Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tugasan ini merupakan tugasan kursus core curriculum, bahagian pengurusan core curriculum. Permainan yang dipilih ialah permainan sukan larian pecut yang dinamakan sebagai permainan bomba pantas. Kenalkan, saya Aisyah Zafira binti Zulkifli, pelajar PDPP KDC ambilan Jun 2021. Tugasan ini merupakan tugasan amali projek bawah bimbingan pensyarah kami, Sir Ilyas bin Abdul Kadir. Saya dari kelas 1.04 bahagian Pendidikan Islam. Antara isi kandungan yang akan disampaikan di dalam video ini ialah yang pertama, pengenalan tentang permainan, matlamat dan objektif permainan. Yang kedua, format permainan. Di dalam bahagian kedua ini akan diterangkan mengenai peraturan dan undang-undang pertandingan, permainan serta SOP keselamatan. Yang ketiga, saya akan menerangkan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk permainan ini. Seterusnya, akhir sekali, tentang cara pelaksanaan permainan. Saya akan tunjukkan satu persatu cara bermain dan kedudukan semasa permainan dilaksanakan. Bahagian 1. Pengenalan, matlamat dan objektif permainan. Jawatan Kuasa Induk Core Curriculum mengambil inisiatif menganjurkan kejohanan larian pecut bomba pantas sebagai langkah untuk memperkasakan mutu dan pencapaian sukan sekolah. Kejohanan larian pecut bomba pantas ini merupakan permainan kecil bagi acara larian pecut murid tahap 1. Kejohanan ini memberi peluang kepada semua murid tahap 1 untuk menceburkan diri dalam aktiviti sukan dan mengembangkan bakat kepemimpinan dalam berpasukan. Kejohanan ini bukan hanya mampu menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid, malah ia dapat menyemai budaya cintakan sukan dan menjadikan sukan sebagai satu gaya hidup. Kesimpulannya, permainan larian pecut bomba pantas ini merupakan satu saluran dan penggerak kepada pihak sekolah untuk melahirkan murid atau atlet yang berkualiti di samping meningkatkan pencapaian sekolah dalam kejohanan sukan peringkat daerah atau negeri pada masa akan datang. Matlamat permainan bomba pantas. Permainan ini dapat mencungkil bakat dan potensi murid dalam bidang sukan. Melalui permainan ini juga dapat membina disiplinkan diri, jati diri serta memupuk semangat kerja yang positif. Selain daripada itu, permainan larian pecut ini juga dapat memberi peluang kepada semua murid tahap 1 untuk mempelajari asas kemahiran dan pengetahuan dalam sesuatu jenis sukan. Apakah objektif permainan ini? Iaitu mengasah bakat dan potensi murid melalui kemahiran dan teknik yang betul, melahirkan atlet yang berpotensi yang bakal mewakili sekolah di peringkat zon negeri dan kebangsaan, serta menerapkan kepada murid bahawa kecemerlangan sukan adalah salah satu aspirasi pembangunan negara, dan menyemai minat dan semangat kesukanan dalam diri setiap murid dengan mengambil bahagian dalam aktiviti sukan yang dijalankan di peringkat sekolah. Bahagian kedua, format permainan. Di dalam bahagian ini, saya akan menerangkan tentang peraturan dan undang-undang permainan serta SOP keselamatan. Peraturan dan undang-undang permainan. Permainan ini merupakan permainan kalah mati antara 4 kumpulan rumah sukan mengikut tahun masing-masing. Dari segi undang-undang, permainan larian pecut bomba pantas ini memerlukan 10 orang pemain yang mewakili setiap kumpulan. Kumpulan yang terpantas ke garisan penamat akan mencapai kemenangan. Dari segi bilangan pemain, setiap kumpulan boleh mendaftarkan 10 orang pemain sahaja. Kumpulan peserta dibahagikan seperti berikut. Tahun 1, 4 kumpulan. Tahun 2, 4 kumpulan. Dan tahun 3, 4 kumpulan. Kumpulan-kumpulan ini, peraturan-peraturan amnya tidak dibenarkan mengambil bahagian jika tidak memakai satu set nombor di belakang dan di hadapan baju t-shirt sukan sekolah. Semua peserta diminta melaporkan diri kepada penyelia dulu sebelum acara dimulakan. Kemudian peserta-peserta dikehendaki berkumpul dan akan dibawa ke tempat mula acara oleh urusetia yang bertugas. Peserta yang tidak patuh kepada peraturan ini dengan sendirinya akan tersingkir. Dan acara yang dijalankan adalah mengikut masa yang telah ditetapkan seperti dalam susunan acara. Jawatankuasa berhak dan berkuasa membuat pindaan susunan acara yang dianggap mustahak dengan persetujuan ketua acara. Dan cara nilai pemenang dan pemarkahan pula, pasukan yang berjaya menamatkan pertandingan dengan masa yang terpantas dikira sebagai pemenang. SOP keselamatan. Murid perlu membuat aktiviti memanaskan badan serta regangan sebelum acara dimulakan. Kemudian, pakai pakaian sukan yang lengkap. Gunakan kasut yang sesuai dengan permukaan padang. Kawasan tempat larian hendaklah luas dan bebas daripada benda-benda yang berbahaya. Antara peralatan yang diperlukan, baldi besar untuk kita isi air dalam tu dan kita tuangkan dalam baldi kecil yang mana murid perlu bawa baldi kecil tersebut sambil lari-lari. Kemudian
baldi kecil, yang mana kita akan berikan kepada setiap murid yang section A untuk ke section B dan section B untuk ke section A. Okey, kemudian kon kecil kita akan letakkan batang kayu di atasnya sebagai penghalang. Okey, kerana kita maklum murid tahun 1 ni ketinggiannya tidak setinggi murid tahap 2, murid tahap 1 ni. Okey, jadi aktiviti permainan kita akan laksanakan kepada murid tahap 1, betul? Okey, jadi yang diperlukan juga ialah, selain itu yang diperlukan juga ialah gelung. Okey, gelung ni akan diletakkan di setiap kumpulan, yang mana pemain yang akan memulakan larian tersebut akan berada di gelung tersebut. Okey, kemudian tali sebagai penghadang antara lorong section A ke B dan lorong section B ke A. Kemudian spray cap putih kita akan spray pada padang lah sebagai penanda permainan akan dilaksanakan di satu tempat tersebut. Baiklah, sebelum kita memulakan permainan, kita hendaklah melakukan senaman terlebih dahulu, memanaskan badan. Baiklah, pertama sekali, apa yang perlu kita buat? Kita perlu tarik nafas dalam-dalam. Okey, 1, 2, 3, ikut. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey, kemudian kita perlu melakukan regangan-regangan. Okey, angkat kepala, letakkan tangan seperti ini. Okey, kira dalam kiraan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kemudian kita letakkan tangan, tunduk bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seterusnya, kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah. Seterusnya, okey, pinggang. Okey, bahagian pinggang. Sengitkan sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, setiap senaman perlu berlawan, berlawan. Bila kita sengit macam ni, kita hendaklah seolah-olah kita berlawan dengan dia. Okey. Kemudian begini pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah berpeluh dah. Susun atur kedudukan permainan. Pemain dibahagikan kepada 4 kumpulan mengikut rumah sukan yang terdiri daripada 10 orang pemain dalam setiap kumpulan. Sebelum memulakan perlawanan, setiap pemain perlu melakukan sesi pemanasan badan terlebih dahulu supaya dapat menyediakan tubuh bagi meneruskan aktiviti fizikal dengan berkesan. Dalam satu kumpulan, 5 orang murid akan berada di stesen A dan 5 orang murid akan berada di stesen B. Murid dari stesen A akan berlari dan membawa baldi yang kecil yang berisi air sejauh 50 meter dan menyerahkan baldi yang ada air itu kepada murid yang berada di stesen B. Kemudian air tersebut dituang dalam baldi besar yang berada di stesen B. Murid stesen B pula berlari dan lompat halangan kayu yang atas kon sambil membawa baldi kecil kosong ke stesen A semula untuk pergerakan murid yang seterusnya sehingga selesai semua ahli dalam kumpulan masing-masing. Kumpulan yang semua ahlinya habis dulu akan dikira sebagai pemenang. Baiklah, saya akan mendemokan cara bagaimana saya handle permainan ini. Okey, di padang. Okey. Okey, murid-murid. Okey. Sekarang kamu telah dibahagikan kepada 4 kumpulan mengikut rumah sukan masing-masing. Rumah merah, rumah kuning, rumah hijau, rumah biru. Okey, semua ada? Okey, bagus. Okey, baiklah. Setiap 5 orang dari kumpulan rumah ini, okey, saya nak, okey, 5 orang sahaja di section A. Okey, bahagikan diri awak sekarang. Okey, kamu? Okey, 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, cukup. Okey, lagi 5 orang pergi ke section B sekarang. Okey, dah? Okey, sekarang
Okey, dah sedia semua? Okey, sekarang kita dah bahagikan kamu dari section A 5 orang dan section B pun 5 orang. Okey, baiklah. Sekarang saya tunjukkan kepada kamu ini adalah lorong A dan sebelah kamu ini lorong B. Lorong A, okey, tiada apa-apa halangan ya. Lorong B ada halangan kayu yang mana kamu perlu merentasinya. Okey, kamu kena lompat melepasi kayu ini. Okey, baiklah. Murid section A, okey. Dengar baik-baik murid section A. Permainan ini adalah permainan bomba pantas. Umpama kamu bawa air, okey, baldi berisi air untuk selamatkan keadaan rumah yang terbakar. Okey, jadi kamu bawa baldi air kecil tersebut, ada baldi besar sebelah kamu, betul tak? Okey, isi air dalam baldi kecil, lari, pergi ke section B. Okey, pergi ke section B, bagi baldi ada air itu kepada kawan kamu yang berada di section B. Okey, ikut rumah sukan masing-masing ya. Okey, bagi baldi air yang baldi yang ada air, baldi kecil itu. Okey, kawan kamu akan tuang dalam baldi besar di tempat section B tersebut. Okey, kemudian dia akan bawa baldi kecil yang tidak ada air dan dia akan lari dan lompat merentasi halangan kayu tersebut, okey, dan menuju ke murid seterusnya yang berada di section A untuk pergerakan yang seterusnya. Okey, siapa yang habis dulu, siapa yang cepat-cepat habis dulu, dia dikira sebagai pemenang. Pasukan yang berjaya menamatkan pertandingan dengan masa terpantas dikira sebagai pemenang. Dan mereka merupakan antara pemenang-pemenang bagi acara larian pecut bomba pantas. Sekian itu sahaja daripada saya untuk pembentangan tentang permainan ini. Terima kasih kerana telah menonton sehingga ke penghujungnya. Segala penghargaan juga buat Sir Ilyas kerana telah membimbing kami sepanjang melaksanakan tugasan ini serta bimbingan-bimbingan untuk memahami bagaimanakah cara permainan serta pengurusan dalam kurikulum. Sekian itu saja. Assalamualaikum.